أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث ببحر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Su'ila radhiyallahu an daripada semaya duduk sahabat lemah. Su'ila radhiyallahu an daripada sembahyang duduk sahabat lemah ia daripada berdiri maka membaca dapat setengah Fatihah maka baik kuasa ia berdiri maka adakah wajib ia berdiri supaya baca setengah Fatihah yang tinggal kemudian ia rokok dan sujud atau tiada. Qala musannif rahimahullah ta'ala muka surah 94 baris yang ke-16 daripada atas. Ditanya akan radhiyallahu anhu daripada sembahyang duduk sahabat lemah. Tentang seorang yang dianya semaya kerana lemah untuk nak berdiri. Untuk qiyam mana dia tak mampu, tak boleh. Daripada berdiri maka membaca dapat setengah Fatihah. Jadi dia semaya boleh duduk. Dia semaya boleh duduk. Bapa dia semaya boleh duduk kerana dia tak kuasa nak berdiri. Maka membaca dapat setengah Fatihah. Fatihah 7 ayat tu dah lepas ayat kau misalnya. Tu. Mana pada kata ihdinas siratal mustaqim misalnya. Kemudian maka baik ia kuasa ia berdiri. Lepas tu dia pun makna dia tahulah muka diri dia. Orang ni makna dia boleh duduk, dia boleh dia tahu. Sebab tu bila seorang itu semaya boleh duduk maka kita ihtimal dia tak boleh berdiri. Cumanya sanilah kalau dia tu taksir daripada orang panggil dalam bab ilmu tu boleh jadi dia bermudah-mudah Jadi itulah kalau kita tu sayang kita orang rapat dengan kita tanya khabar setara mana dia tu tak boleh berdiri sungguh kau lagu mana kau tapi bila seorang tu kata dia memang tak mampu taklah kita tak boleh nak tekan dia ayo Allah kamu ni pun tak boleh lah itu tu dia panggil yudayan ni maksudnya diserahkan agama kepada dia jadi sekarang maknanya dia baca Fatihah separuh tak ada habis Fatihah dia semaya boleh duduk ni kerana dia tak boleh ming. Lepas tu dia dapat rasa ke bahasanya dia aku ni boleh berdiri dah ni sebab dia rasa apa dia tak boleh berdiri tu makna dia adalah rasa tu tu jadi tengah-tengah baca Fatihah saat ni tu baik dah lemah dia saat ni tu maknanya maka dia pun kuasa boleh berdiri maka soalan dia adakah wajib ia berdiri supaya baca setengah Fatihah yang tinggal lagi tu sebab Fatihah ni ialah dalam keadaan berdiri makna masa qiyam kemudian ia rokok dia sujud
ataupun tiada, dah muka duduk dah habis baca Fatihah wisub lah dengan duduk dah. Begitu ke? Maka dijawabnya radhiyallahu anhu bahawasanya wajib atasnya berdiri supaya ia sempurnakan membaca Fatihah di dalam berdiri. Tak boleh kita nak dah kata dah orang panggil pakar duduk dah pakar duduk lah tak payah bangun nasi buat saluh tak boleh sebab dalam kaedah kita mala yutraku kulluhu la yutraku kulluh. Barang yang tak dapat semua jangan tinggal semua. Sekarang dah kuasa dah berdiri, bangun walaupun separuh dah baca dah Fatihah sekalipun kena bang, wajib dia kena bang untuk menyempurnakan bacaan Fatihahnya dalam keadaan berdiri. Walaupun sani maknanya baca dalam keadaan duduk kerana dia lemah. Tapi tengah-tengah duduk orang panggil baca Fatihah tu dalam keadaan duduk, dia tahu bahasanya dia tu kuasa dah. Mana baik dah daripada lemah itu, sakit itu dah. Lalu dia boleh berdiri. Maka wajib dia kena bangun untuk menyempurnakan bacaan Fatihahnya di dalam berdiri. Kerana sudah hilang yang menegahkan dia berdiri tu. Manik tu sudah hilang. Su'ila radhiyallahu an daripada mana tentang seorang berdiri maka membaca ia setengah Fatihah. Ini makna terbalik daripada sana. Molek-molek start semaya tu boleh berdiri. Bo molek siapa separuh baca Al-Fatihah datang lemah nyomai berasa berunyuk rasa sudah hijau dah lah tak boleh nak berdiri dah Maka adakah baginya ia membaca yang tinggalnya tetap kalau turun. Jadi dia tu dah tak boleh berdiri, memang dia turun dah. Soalan dia bela-bela duk turun tu dia kena baca Fatihah ke tak? Ataupun dah bela-bela duk tunggu kau dulu. Nanti duduk tu baru baca Fatihah. Lagu tu kau. Ataupun bela-bela duk turun tu kena baca Fatihah lalu tu. Daripada berdiri kepada duduk sana tu. Yang tinggal tak kalau turun daripada berdiri kepada duduk itu atau dibacanya kemudian daripada sempurna duduknya. Sama ada orang panggil baki Fatihah saat ni dia baca bela-bela turun ataupun nanti siapa kepada duduk tu baru sambung baca semula. Maka dijawabnya bahawasanya wajib membaca pada tatkala tunduk bagi duduknya turun mana. Sebab apa? Sebab orang panggil hayah kelakuan dia masa turun tu itu lebih tinggi daripada duduk tu. Maksudnya itu lebih dekat kepada berdiri tu. Jadi mana kita tak mampu buat yang terbaik, maka kita buat yang baik mana kurang pada dia. Jangan ambil orang panggil orang panggil rendah selalu. Jadi maknanya bela-bela tu baca Fatihah juga. Dia kena baca Fatihah juga. Wajib bukan afdal dak. Bukan afdalnya baca bela-bela tunduk turun tu makna afdal, bukan afdal, wajib. Tu. Wajib membaca pada tatak kalau tunduk, pada tatak kalau turun bagi duduknya. Kenapa? Kerana bahawasanya ia kelakuan turun kepada duduk tu. Gitulah. Mana tatak kalau tunduk tu. Kerana bahawasanya ia tatak kalau tunduk, maksudnya dia bergerak daripada qiyam diri tu nak pergi kepada duduk tu. Tu terlebih akmal, terlebih sempurna daripada barang yang kemudiannya. Mana kemudian daripada turun nak duduk tu? Kemudian duduk tu lah. Maka wajib dia kena baca Fatihah. Bela-bela. Kalau suk lah. Kalau tak suk, sambung lagi masa duduk. Su'ila radhiyallahu an, apa perceraian? Yakni apa perbezaan? Apa farak antara istihdar urfiyun istihdarun urfiyun dan muqaranah urfiyun. Muqaranatun urfiyun. Urfiyatun masuk kalau muqaranah urfiyatun lah. Seperti ini. Jadi istihdar urfi dengan muqaranah urfi. Istihdar makna kita bawa data. Tu. Bawa data maknanya maudhu' niat wajib tu dia panggil jami'u ma yu'tabaru fil niyah tu. Tu. Jami'u ma yu'tabar fil niyah. Tu. Itu kita bawa data dia dalam hati kita. Muqaranah ni maknanya istihdar kita tu mestilah menyertai dengan takbir. Takbiratul ihram. Atau makna muqaranah. Kalau muqarani itu orang duk makan tu. Ni makna muqaranah. Jadi muqaranah urfi. Jadi makna dia tuju sini maksudnya dia khususkan dengan makna istihdar urfi dan muqaranah urfi. Maka ini setengah daripada mujurlah khususnya bagi orang awam.
Jadi kalau nak ambil orang panggil asal hakikat gak maknanya ayat letih juga. Nak mudawamah start daripada semua maudhu' niat tu mestilah berkekalan hingga kepada roh akbar. Itu jadi masyaqqah jugalah. Ada buhuk tauzi'iyah tu memanglah tidak diiktibarkan. Jadi muncullah ada orang panggil urfi ni. De antara istihdar hakiki dan muqaranah hakiki. Oh gitu dia tanya. Jadi istihdar jadi pak lah ni. Istihdar urfi, muqaranah urfi, istihdar hakiki dan muqaranah hakiki. Maka dijawab radhiyallahu an adalah makna istihdar hakiki itu bahawa ia hadir sekalian rukun semaya. Hadir makna bawa datang, wa mari dalam hati tu. Tu makna istihdar. Bahawa ia hadir maksudnya dia wak datang, wak mari sekalian rukun semaya. Kita ambil daripada orang panggil kitab ni Minhajul Abidin misalnya ni, Minhajul Talibin ni. Tu makna 13. 13. Jadi hak 13 tu ni kita istihdarkan dalam hati dengan tafsilnya. Tu hak hakiki. Tu hak hakiki. Dengan tafsilnya. Ni satu persatu nak nampaklah tu. Jadi ini masyaqqah lah ni, susah lah ni. Tapi tak apa, itu ayat kata pengertian dia. Jadi istihdarkan maknanya segala rukun semaya itu dengan tafsilnya. Tafsil satu persatu. Tu. Cumanya niat tu tidak diniatkan dia. Tu. Dan tu makna istihdar hakiki. Dan muqaranah hakiki bahawa ia muqaranah menyertakan yang demikian itu menyertakan yang demikian itu yakni segala rukun semaya saat itu dengan tafsir saat itu ia hadirkan dengan sekalian suku-suku takbir. Mana suku-suku takbir? Yakni Allahu Akbar itu makna setiap haraf. Takbir itu maksudnya kena mudahwamah, berkekalan. Tu hak hakiki ni. Hak hakiki ni susahlah sikit ni. Tu. Sama istihdar hakiki kena buat mari berlaku. Secara tafsil mana setiap satu daripada 13 rukun itu. Kemudian muqaranah tu kena menyertai makna pada setiap suku daripada Allahu Akbar. Bermakna itu maksud dia mengekali daripada itu kena ada berlaku dah. Kemudian mengekal dengan bahawasanya maknanya orang panggil sentiasa hati kita tu al-hadir, makna dengan benda tu ada maknanya tidak kita tergali ataupun makna luar daripada ingat kepada maknanya rukun semaya saat ni. Dengan sekalian suku-suku takbir, itu maknanya muqaranah hakiki dan juga istihdar hakiki. Jadi istihdar hakiki no tafsil 13 rukun saat ni. Istihdar dia bawa datang dalam hati kita tu ialah dengan secara tafsili. Muqaranah mana menyertakan dia pada tiap-tiap suku mana 13 rukun saat ni. Tiap-tiap suku daripada takbiratul ihram. Itu hak hakiki. Dan makna istihdar urfi. Mujudlah. Minam setengah daripada ikhtiar Nawawi. Maknanya pilihan Imam Nawawi. Bahasanya memadai. Istihdar baik ataupun muqaranah urfiyah ni. Kalau tidak, kalau dengan hakiki gak ni. Kalau lah kita nak ajar ke kapunya ni. Tu. Jadi maknanya ialah payahlah benda masalah hati ni. Tu. Jadi makna istihdar nafi itu seperti bahawa istihdarkan rukun dengan secara jalan ijmal juga. Ni mudahlah. Secara ijmal, secara barung rukun 13 tu secara barung mana semua rukun semaya lah maksudnya. Bila kita sahaja aku semaya tu mana kena kepada semua rukun semaya dengan bahawa walaupun tidak tergambar secara tafsili. Tak apa. Kalau hak hakiki saat itu dia nak sebutin. Tu. Itu maknanya dengan secara ijmal. Rukun semaya, rukun semaya 13. Rukun semaya 13 tanpa tafsilkan dia. Maka hak ni lebih mudah. Dan muqaranah urfi itu yakni urfiyah lah munasabah. Mana sifat muqaranah urfiyah itu bahawa ia istihdarkan dengan suku takbir jua, sama ada pada awalnya atau pada pertengahannya atau pada akhirnya, tak ada kira. Makna-makna suku daripada takbiratul ihram Allahu Akbar kita tu orang panggil sertakan
Mana rukun semaya itu secara ijmal. Pada mana bahagian daripada orang panggil suku-suku takbir sama ada mana Allahu Akbar. Tu. Tapi biasanya kita tu pada Allah masa itulah. Jadi hak ni dia panggil urfiyah, muqaranah urfiyah itu yakfi lil awam, mana memadai. Tu. Maka tiada memberi mudara lenyapnya kemudiannya. Jadi bila dah hadir dalam hati kita pada kepada Allah, Allahu Akbar, masahu akbar tu lenyap tu makna tak ada dah dalam hati kita tu. Tak ada lah istilah hadir dalam hati tu, tak ada dah. Tak mengapa, tak menjadi mudara. Itu muqaranah urfiyah, makna yang diiktibarkan juga akan dia. Dan yang muktamaknya istihdar, yang wajib itu iaitu qasa dan ta'yin dan niat akan fardiyahnya, ataupun lebih disebut sebagai ta'arud, membenarkan akan fardu. Itu bagi semaya dia sebenarnya orang panggil kandungnya niat itu adalah bergantung kepada kategori semaya itu. Mana bagi kategori semaya maksudnya semaya fardu 5 waktu. Ni 3 ni lah. Kalau semaya Jumaat tambah lagi imaman ataupun makmuman. Kalau semaya qasar ataupun nak dalam takbiratul ihram. Dan kalau semaya Jumaat makna tu semaya i'adah, sunat kita i'adah semaya berjemaah, maka niat makmuman berjemaah tu mesti dalam takbiratul ihram juga. Kalau semaya sunat mutlaqah qasar saja. Kalau ada sabak jadi takyinkan sabak, kalau waktu takyinkan waktu. Tu. Jadi yang muktamaknya istihdar yang wajib itu, wajib kita istihdar bawa datang, bawa hadir ke dalam hati tu, iaitu qasa dan ta'yin dan niat akan fardiyahnya ta'arud pada bare apa juzuk daripada takbir. Kau boleh juga mana Allah kalau orang cepat mana tu, tapi kalau hakiki selalu dah setiap juzuk takbir. Tu kita boleh lah boleh hajar mana Allah Allah tu. Maknanya start daripada Allah tu mana kena mari selalu dah. Jangan Allah baru baru nak buat mari. Tu. Jadi kalau hakiki je ni koya-koya je ni Jadi banyak banyak hal ni dia payahlah sikit Masyhulat dalam hati kita tu. Mana kesibukan dia hati ni ialah anggota kita yang paling sibuk, yang tak pernah rehat hati kita. Mata dia ada berehat, telinga ada berehat hati walaupun kita tidur pun aduk mari lagi. Taswis daripada syaitan duk mari mimpi kau tu macam-macam Buat gapo tu? Duk saja jam lawak Mikir macam pakar mereka duk mikir. Duduk atas sofa, tangan atas dahi buat gapo tu tak ada duk saja je Jadi walaupun semua anggota kita tu diam tapi akhirnya masih ada lagi satu yang tidak boleh nak duduk dia, ialah hati kita tu. Jadi kerana banyak itulah maknanya maksudnya ada satu kajian daripada seorang profesor daripada Universiti Harvard di England sana tentang orang panggil keburukan penggunaan gadget yang secara melampaui. Dia meletakkan senarai yang paling atas sekali ialah tidak boleh fokus kepada pekerjaan yang kita sedang hadap. Pelajar duduk kelas tak boleh nak fokus kepada pelajaran yang diajarkan oleh guru maknanya orang panggil pekerja mana tak boleh fokus masa buat kerja. Mana sebab apa tak boleh nak fokus? Sebab kemasukan maklumat yang terlampau banyak. Bila terlalu banyak masuk dalam hati kita tu maklumat, menyebabkan kita tak boleh nak tumpu. Sebab tu macam dulu belum ada internet dulu setengah-setengah guru macam babollah kata padiahan kita ikut anak mengaji dengan dia. Jadi dia ni kata kita tak baca surat khabar dia jenis KKL sedap juga Jadi serabut pada baca kitab dia kata buat serabut perut lah macam tu jamin surat khabar kok benda kita tak tahu kita jadi tahu, jadi kita jadi mikir tak ada pasal-pasal ni apatah lagi zaman kita sekarang kan maklumat tu sama ada tak kira lah hari tu hari lah, itu makna akibat dia lebih buruk lagi. Walaupun maklumat itu mubah, makna halal harus sekalipun terlampau banyak sebab dia ada pula orang panggil lebih daripada qadril hajah. Mana kita kena tahu juga isu-isu semasa. Apa kita ni orang penyelesai masalah manusia kau tengoklah kau duduk ke kita makna ambil tahu tu ya pada-pada lewi cukup-cukup kalau kita ni jenis orang panggil memimpin manusia tu tak apalah dia kena tahulah tu. Itu ada qadar hajah dia. Kita ni terlalu banyak masuk maklumat-maklumat menyebabkan
kita tak boleh nak tumpu. Sebab itulah kalau kita belajar taklim ta'lim kau makna kalau dari taklim ta'lim tu pelajar ni dia kena hanya tumpu kepada pelajar dia saja dah tak boleh duduk orang panggil duduk masyghul dengan benda-benda lain. Apa yang berlaku sekarang ni pelajar-pelajar ni lebih sibuk daripada ustaz Yalah pelajar ni maknanya dia ada maksudnya bukanlah maknanya selama mengaji ni tak habis tak sudah sebab Nabi suruh kita belajar siapa dia dah di sana dia ada tahap-tahap dia maksudnya seorang itu macam kita kata berkahwin lah pada pelajar yang baru memulakan pelajaran makna mau bertahdiin oleh kerana umur dia tu banyak dah lepas tu dia tu saya dia menikah dia pun nak menikah juga tak boleh sebab dia baru belajar. Kalau dia dah sampai kepada satu tahap kalau panggil satu tahap mana dia tu dah ilmu alatnya dah mantap ke apa mana dia masih lagi belajar maka di situ mana dengan umur dia dengan situasi mana apa keadaan maknanya itu menuntut dia tu masa tu dia kena berkahwin. Kerana kalau dia tak kahwin pun dia akan jadi lebih mudarat. Sebab apa? Sebab dia tak nampak putih kita. Dia nampak apa dia? Putih lah yang dia nampak. Dalil dianya ialah Ustaz Azri Hisham sendiri. Dia nampak jadi dia dah itu makna dah bila kita tu dah orang panggil merisik dah jadi dia terbayar-bayar lah muka kita tengok terbayar-bayar pas masa tu dah bila kita tu nak berumah tangga jadi rasa masa tu baru berasa nak kepada kereta belum pada tu saya duk ajak masa duk mengaji dia mari Rais mari kita pergi belajar kereta ambil kan kita muka ayah mak ayah kita tak ada kereta nak ambil lesen buat penamo kereta tak ada tapi bila kita dah ada panggil dah sampai masa kita nak berkahwin tu maka kita fikirlah nak tak nak gandu bini naik motor jadi tak comel mana kurang lah pada keadaan tertentu tu boleh lah tak ada jadi mungkin jadi situlah baru jadi nak ayatnya bila dah benda tu dah ada maka buka kitab pun lagi tu nak mengaji pukul 7 pagi ngambil lah serupor ngatuk guru mana pukul 7 pagi mengaji gak capu belako tak jadi pas dia tu pula dengan tu dia kena orang yang biasa tu dia agak tak berapa jelas sikit sebutan dia jadi capu gatulah jadi makna sampai satu tahap mana pelajar tu maknanya bukan sahaja dia tu boleh berkahwin bukan dia kena berkahwin dah pula sebab keinginan kita ni maknanya kita ada cuba ada macam kita duduk sekolah dulu ada tu ke kebun sekolah tu dia jenis kecek dengan budak-budak awal mu tak sebin kata dia tanya benda lagi tu budak duduk sekolah lagi tak kena tanya lah semua orang nak berlaku cumanya tetap kalau keinginan itu masih kecil dan keutamaan kita tu makna masih banyak lagi terpaksa setengah orang tu umur dia saya semua dah bini belaka tapi kerana dia tak nak sulung dia orang susah jadi dia terpaksa adik-adik dia ni dia kena jadi dia terpaksa berkorban untuk adik-adik jadi kalau dia berkahwin jadi talak lah tergendala lah makna dah berkahwin orang tangga payah lah nak perah adik perah anak lagi lain perah adik-beradik ni lain tu jadi maknanya tak kalau orang panggil keutamaan kita mana kerana kita pada peringkat basic lagi dalam pelajaran ngaji maka tak boleh lagi sampai satu tahap maksudnya maknanya kita ni makna belajar tu tak memang kita tak sebab kalau kata nanti habis belajar bila masuk pula nak habis belajarnya macam mana pun mana kena belajar lagi tapi makna ada situasi-situasi cara pembelajarannya jadi maknanya satu tahap mana seorang pelajar tu dia boleh berkahwin bukan kadang-kadang wajib berkahwin dari sudut mudarat kepada pembelajaran dia sebab dia tak boleh nak belajar dia tak masuk dah kita ni manusia mana Allah Taala jadikan naluri-naluri kita begitu jadi mana dia tak boleh dia ada semua tak iyalah boleh masuk tapi supaya ni lah macam pelajar-pelajar anak sendiri yang akhirnya dia tu keluar mana daripada tempat pengajian kita sebenarnya gejala-gejalanya kita dah nampak dah mana dia masuk kelas tengok ada keluar mesti koyak dia mula dah jadi maknanya jadi bila dia minta izin nak keluar kita pun tak ada lah nak teh dia kata untuk kita mana duk teh dia tak boleh nak mengaji dah dia banyak dah duk banyak hal nak kerja lah bergapo lah tu mungkin dia tak nampak sebab dia tak nampak belajar tu sebab dia tak nampak tu maka sebab itulah dia sebab tu dengan umur dia tu dia sepatutnya kena belajar lagi tapi oleh kerana dia tu tak ada hemah belajar dia tak nampak jadi mana dengan ilmu yang dia belajar sekarang ni dari segi faedahnya manfaatnya
Itulah untuk menimbulkan kesedaran, itulah satu perkara yang sangat bahaya. Jadi kebanyakan manusia ni bila dia sedar itu sudah terlambat dah. Kita ni habis dah, orang panggil macam kalau kita sebut sekolah ni lah. Sekolah kan, sekolah biasa ni. Orang panggil dah habis SPM dah, kerja dah. Jadi kerja tu kerja yang lekeh-lekeh misalnya menyesal. Jadi dia nasihat kepada orang baru lah pula. Sebab itulah kita kena mendengar nasihat orang lama, sebab dia melalui. Dia mengalami macam anak duk mengaji dulu, biasa jumpa orang tua dia kata, "Oh, pak cik ni tu ayah dulu mengaji pondok juga. Tapi dia 2 tahun je," dia kata ya orang mengaji sungguh lah. Jadi nasihat dia tu adalah sangat benar. Sebab dia lah makna dia menyesal Oh, pak cik menyesal lah. Mana pak cik tak mengaji sungguh. Duk main, duk pondok duk main. Jadi ni saya duk mengaji sebaya ngaji tu misalnya dulu dia duk mengaji duk main, tak ada mengaji bah tu big pondok jadi ialah makna kita tak tahu ahwal mereka Dia pandai maksudnya berdasar kepada orang yang kita bertemu, yang pernah belajar di pondok, dan dia tu tidak ambil peluang sungguh-sungguh mereka menyatakan penyesalan Jadi nak mengaji semula tu payah dah macam kita sekarang nak ambil SPM semula macam anak sanggup dengan hati anak-anak tapi tu tak boleh lah dengan banyak kekangan dia malas sangat belajar. Apa malas belajar ni tak menunggu kita, kita jenis semangat nak periksa agak tengok tak semangat awak biasa je jadi itulah makna bagi orang awam tu maksudnya memadai maknanya istihdar itu dimuqarranahkan akan yang itu pada mana-mana juzu takbir itu itu yang dikatakan urfi itu tu maka dikatakan mana memadai pada mengesahkan kata itu sebagai muqarranah dah tu makna muqarranah urfi tu maknanya yalah dah tu panggil muqarranah dah tu begitulah itu dari segi penjenamaannya begitu. Qala musannif rahimahullah taala jadi daripada takbir demikianlah mana gapo dia demikianlah kata muktamaknya istihdar yang wajib itu iaitu sebagaimana saat ni barang yang mentakrir menhuraikan akan dia akan barang itu oleh Syekh Hafani ia daripada maknanya Syekh Hafani itu pula diambil daripada syekhnya gurunya Al-Khalifi dan ia Syekh Al-Khalifi ini pula diambil daripada Syekh Syawbari dan ia Syekh Syawbari dia ambil daripada Syekh Ramli dan ia Syekh Ramli ambil daripada Syekhul Islam Intaha Al-Bujarimi. Maknanya Abu Jarim itu makna hasyiah kepada itulah Iqna lah Di hasyiah Iqna tu di banyak ada beberapa 3-4 hasyiah tapi hoksanya Abu Jarimi lah. Daripada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari intaha selesailah makna Abu Jarimi. Itu apa yang dinyatakan dalam hasyiah Abu Jarimi. Su'ila radhiyallahu an daripada seorang jikalau semaya berdiri nescaya mengalir air kencingnya. Ini munasabah Jadi kalau dia semaya berdiri menyebabkan tubik air kencing. Sebab ia sakit sel-sel bol. Mana biasa air kencing. Dan jika ia semaya duduk tiada mengalir. Kalau dia berdiri dia ni ada penyakit sel-sel bol. Biasa air kencing Tapi kalau dia duduk tak tubik air kencing. Jadi di sini apa dia panggil berlaku pertembungan untuk nak muraah yang mana? Muraahkan qiyam kau ataupun muraahkan terkeluar najis itu. Tu. Kata mengalir, tiada mengalir. Kata pada Anwar maksudnya dalam kita Anwar tu dia lah Sahibul Anwar. Hendaklah ia semaya duduk wajib dia kena semaya duduk. Tu. Karena orang panggil keluar najis tu setengah daripada orang panggil perkara yang membatalkan. Maka adakah boleh ia semaya berdiri atau tiada? Jadi sana ni dah ada soalan lagi, tidak jawab lagi Dah ada soalan tu dia banyak duk nakal mana dia nakal pandangan ulama. Jadi kata dalam kitab Anwarnya dia kata wajib kena duduk. Kena muraahkan orang panggil jaga daripada keluar najis tu. Walaupun duduk sekali pun maka adakah boleh ia semaya berdiri atau tiada? Dia sanya lagu tu. Boleh semaya berdiri aku tidak Tapi dari kita Anwar dia kata wajib. Jadi kalau mengikut kita Anwar tak boleh berdiri dah. Enggak wajib duduk. Sebab kalau berdiri tubik air kecing. Tu. Maka dijawabnya radhiyallahu anhu jika ia semaya orang itu berdiri
tiada sah kerana ada najis padanya. Serta dapat ia menjauhkan dia najis ni. Apakah cara untuk menjauhkan najis? Ialah duduk. Duduk tu ialah cara untuk menjauhkan najis. Jadi ada cara. Maka hendaklah ia semaya duduk itu lazim atasnya. Supaya dengan kita anwar saat ni lah. Lazim makna wajib dia kena duduk. So wajib kita menjauhkan najis. Jadi maknanya menghampurkan orang panggil berkiam dengan ada badalnya, ada badal. Itu lebih mudahlah daripada orang panggil semaya dengan keadaan bernajis. Dia ada juga kok tak ada arwah ni. Qala musannif rahimahullah taala suila radhiyallahu anhu daripada seorang jikalau ia semaya berdiri dapat membaca Fatihah juga ia dalam ia daripada membaca surahnya. Jadi nampak-nampaknya dia ni boleh berdiri dengan kadar masa yang singkat saja Ya kalau dia berdiri dia boleh baca sakat tehah je. Mana tehah ni kita kata 40 saat. Mak kadar itulah masa dia tu boleh berdiri. Lepas pada tu dia jadi lembek dah. Lembek lutut. Dia akan jadi terduduk jadi kalau dia nak baca surah tu memang tak boleh lah. Orang panggil dengan keadaan berdiri. Serta membaca suratnya mana maka hendaklah semaya berdiri jua serta membaca Fatihah. Apa maknanya? Dia tanya lagu tu apa makna lagu tu ibarat lagu tu bukan nak tanya boleh ke tak tidak begitu ibarat kita kecek lagu tu apa makna dia apa tak nampak maka dia jawabnya makna kata seorang kalau dia tu berdiri dia boleh baca Fatihah aja, sakat Fatihah aja. Jadi kalau nak baca surah tu makna tak ada maka hendaklah dia tu sembahyang berdiri jua serta membaca Fatihah. Maka dijawabnya makna radhiyallahu an maknanya apa yang ditanya saat ni ibarat yang ditanya saat ni bahawa hendaklah dibacanya Fatihahnya berdiri. Kemudian jika tiada boleh membaca di dalam berdiri hendaklah ia duduk kerana membaca surahnya. Dia semaya tu dia berdiri baca Fatihah sudah tu makna dia memang tak boleh nak berdiri dah. Jadi dia akan duduk dah. Dia kena duduk dah. Tu. Apa sebab tak boleh berdiri tu macam-macam lah surah dia nya Jadi dia duduk tu baca surah pula. Surah ni baca dalam qiyam. Jadi itu badal kepada qiyam lah untuk membaca surah. Jadi sunat juga baca surah. Suila radhiyallahu an daripada seorang yang keluar ia daripada tempat mandi dengan air panah. Hammam maknanya tempat mandi air panah. Maka hasil baginya uyung kepalanya, berasa pening kepala ni. Yalah Jangan macam kita tak ada bilik mandi kalau lah ni kat spa lah Tapi ni tempat-tempat ni kolek air panah nampak. Dia memang dia jadi rasa lain. Kita rasa uyung pening supaya tu lah maknanya dia mula-mula tu dia berasa begitu jadi kalau seandainya berlaku begitulah jadi dia keluar daripada hammam dia adalah huraya dia tu apa tu jadi berlaku situasi yang sebegitu maka hasil baginya uyung kepalanya maka tiada kuasa atas berdiri tak boleh berdiri kena duduk dia bukan ni saja dia ada kadang-kadang orang tu bila dia duduk tengah panah lama ke apa atau tak boleh nak berdiri kena duduk duduk diri lama-lama tu duduk tu jadi kepada maka tiada kuasa ia berdiri maka adakah harus ia semaya duduk atau ia sabar ni tunggu dulu duduk jadi boleh kalau dia nak semaya selalu dengan keadaan duduk mungkin dia tak nak berdiri sekarang uyun padang pening bahaya lepas kena joring-joring mozek kat berdarah berkembur dah jadi adakah dia boleh semaya selalu dengan keadaan duduk ataupun dia sabar memang dulu uyun tu biasanya dia akan hilang lah dulu tangguhkan dulu tu. Maka dijawabnya harus boleh baginya bahawa ia semaya pada ketika itu duduk boleh bermakna kalau dia nak sabar apa boleh juga tunggu tak usah semaya orang tak ada gap-gapo pun sabar kok tak ada masalah gap dia pun sabar pisau semaya lewat jadi kalau kita nak perli saya kita pun kita kata gitu demo ni sabarlah semaya zahur pun kepak sabar demo sabar tak bergaduh lah mana
Oh ni orang panggil ni, masuk waktu ni, ada juga jenis orang hok temu berdoa ni. Tak dia sudah bel lagi dia semaya dah ni. Tapi kalau macam subuh lon itu ni, tak ada arah ni, mungkin subuh kau lewat, dia mau ada masalah nak ngata anak sekolah. Tapi maknanya itulah makna kita kena orang. Jadi buat ibadat pun ya jadi ni. Bila kita duk masyghul dengan kijak ni dia jadi kadang-kadang tak sempurna ni. Qala musannif rahimahullah taala boleh. Kalau dia nak semaya bila duduk selalu boleh. Walaupun pada andaiannya huyung tu dia akan hilang lah ni. Dia sebab. Jadi kalau dia nak tunggu pun boleh juga. Harus. Tu. Jadi kalau tak boleh tunggu tu dia panggil wajib. Wajib dia kena semaya selalu. Itu kita sudah maklum wajib semaya tu apabila tinggal lagi masa bobo lulus untuk semaya tu. Qala musannif rahimahullah taala Su'ila radhiyallahu an daripada seorang memanjangkan hak dimadkan pada Allah. Allahu panjang ha. Mana Allahu akbar dia Allahu. Hu tu panjang. Hingga keluar waw. Tubik wa tu dia ada dua, satunya mati wa tu mana Allahu akbar. Tubik wa tu. Bila panggil tu bermakna dia panggil mak tu. Wah tu haram mak bila Allahu dia tubik waw. Jadi ataupun mutaharrik wa ni mana Allahu akbar. Tu. Tu makna ya jadi mutaharrik. Jadi hal ni Allah kalau panggil saja tu hanya jadi wa tu matilah sakinah. Allahu akbar. Tu. Jadi keluar berubah berlaku. Dia dah. Maknanya ni dijawabnya bahkan mana dah mah? Sebelum lagi. Lagi dah. Daripada seorang memanjat. Daripada seorang memanjatkan hak dimarkan pada Allah hingga keluar waw daripada ha tu. Tubik ha. Dia sebab ni dalam kaedah seorang kita mana disebut mana dia alif ni dia beranak daripada fathah. Apabila kita kenyangkan fathah tu dia tubik alif. Bila kita kenyangkan orang panggil kasrah dia tubik yo. Bila kita kenyangkan dhammah dia akan tubik waw. Bila i jadi keluar waw daripadanya, maka adakah yang demikian itu haram atau tiada? Dia haram, satunya haram, yang kedua sah kodok sah tapi dia tanya sini ialah haram kodok perbuatan itu. Kadang-kadang benda tu sah tapi haram, mana berdosa. Boleh buat ibadat pun haram juga, buat dosa juga. Maka dijawabnya radhiyallahu anhu bahkan yang demikian haram atasnya. Haram atasnya jika ia mendatangkan dengan dia dengan panggil makan saat itu. Lagi senhajanya dengan dia. Dengan perbuatan memanjangkan hak sehingga tubik waktu bagi Allah Ta'ala. Bagi lafaz Allah Ta'ala. Atau dijadikan musna' ilaih. Mana musna' ilaih? Allah. Mubtada yang jadi mubtada tu musna' ilaih. Khabar musna'. Bagi dua belah tu mak sunnah. Nasi air mak sunnah. Jadi lah ni kata-kata dah. Mula-mula timbul situlah. Jadi musna' ilaih tu mana mubtada musna' ilaih. Khabar itu musna' yang disandarkan. Tu. Dia tonggak kala musna' ilaih ni adalah dia tanda isim, alamat isim yang paling power, yang paling mantap ialah isnad. Yang tidak pernah tak ada tanda ni. Tu. Jadi hak lain tapi dalam kitab Jurmiyah dia tak sebut. Sebab apa tak sebut? Sebab dia payahlah sikit nak payah musnad ilaih ni. Jadi peringkat mula-mula tu maknanya haraja tu misalnya 9 tu hok mujma'un alaih. Hok khilaf tu tak boleh nak ayat ni. Khilaf gapo dia pula nang khilaf juga ni. Sekabut dia nak boleh ingat hok basic pun tak boleh lagi ni. Jadi samalah juga ni. Jadi kalau disebutkan tanda isim itu dalam jurnal mana pak man tanda isnad ni. Apa tan? Sedangkan ialah tanda yang paling mantap sekali. Sebab ni budak baru belajar bahasa Arab, baru belajar nahwu ni. Baru boleh sebut dhammah rafa' gitu ni. Tu pun tak tahu penama ni. Sebut
Ustaz suruh mengapa darabu ni, koba lembu ni. Gapo dia ni? Apa benda ni lagu ni? Tak tahu ni. Dia memang kaedah dia ni. Macam sifat 20 ni anak-anak kita yang kecil kita terapkan dia dengan hafazan dulu. Walaupun dia tu tak faham, tidak boleh orang panggil kita terap dengan tak fahamnya selalu. Dia tak boleh nak faham. Kita mengikut qadiril aqul mereka ni. Jadi peringkat jurumiyah tu maknanya pelajar tidak akan faham gap dia isnad, musnad ilah, musnad ni. Orang mengaji lama pula kadang-kadang tak faham musnad ilah ni. Jadi maknanya ni, dengan sebab itulah makna tidak disebutkan dia sebagai tanda isim. Padahal dia adalah tanda yang paling mantap sekali. Karena dia adalah tonggak kalam. Ni, kalau fi'il fa'il, makna fa'il tu makna musnad ilah. Kalau mubtada khabar, mubtada tu dia kena mubtada. Khabar ni ialah cerita bagi mubtada. Nah, jadi dia kata ni apa ni dia atau dijadi akan musnad ilaih, yakni Allah. Bermula Allah Taala ialah akbar. Nah, tu. Dijadikan akan musnad ilaih tu barang yang tiada patut bagi isnadnya. Tak patut isnadkan kepada Allah Taala. Nah, hak tak patut tu maksudnya ialah sebab inilah kita belajar dalam akidah tauhid benda-benda yang muhalun ala Allah. Maka itu ditakwilkan. Okay. Tu. Memang diisnadkan kepada Allah Ta'ala tapi ada takwil. Kena ada takwil. Tu. Melainkan baginya Ta'ala. Maksudnya benda tu macam akbar. Akbar itu diisnadkan kepada Allah. Tu. Mana tak patut bagi isnadnya malaikat. Tak patut bagi isnadnya malaikat bagi Allah Ta'ala saja. Yang layak dibuat khabar itu hanya untuk Allah Ta'ala. Tu. Maka jika didatangkannya demikian itu serta diketahuinya akan haramnya, mana haram maknanya kita ambil hak itulah, ambil hak sani atau sani. Macam mana? Maknanya panjang ke ha sehingga tubik was ni. Kalau dia tu makna buat lagu tu sehingga dengan keadaan dia tu tahu haramnya lagi kuasa ia membaca atas yang sebenarnya. Bukan masalah tidak tak pandai ni, tak boleh. Makna dia tu yuhsinu, makna dia tu boleh baca Allahu Akbar tu dia boleh kata hu. Dengan tidak maha tu makna dia boleh. Tetapi adalah ia kerjakan dengan dia dengan perbuatan memanjakan ataupun memakkan Allah Ta'ala kerana melawan hukum jua kufur pula. Itu jadi kufur. Makna dia sekalian pisah. Dia tahu haram. Ini maknanya orang panggil agak makna inadiah degil dia. Kerana berubah makna Ismillahil Karim. Jadi berubah makna nama Allah Ta'ala yang mulia. Maka disebut pada kita aziz pada perkataan atas takbiratul ihram kita bin aziz. Pada perkataan atas takbiratul ihram dan jikalau ditambah kita bin aziz ini biasa diitlaqkan pada Al-Quran. Maksud dalam Al-Quran itu ada lafaz Allahu Akbar diisnadkan maknanya akbar itu kepada Allah. Dan jikalau ditambah waw antara dua kalimah, waw yang sakin, jadi sani panjang ke ho sehingga tubik waw. Jadi nak lebih ke ho ni kita tambah waw, sama ada waw yang sakin, waw yang sakin yang mati atau berbaris. Mana Allahu. Kau tadi pun Allahu juga. Hak ni hak sani dia kira panjang ke ha sehingga tubik waw. Hak ni memang pakai tambah betul-betul waw tu. Waw tu ada dua keadaan, satunya sakin, satu lagi berbaris. Maka senya telah menghampakan maknanya. Mengubah makna. Menghampakan maknanya. Maka tiada memadai, tidak memadai. Ini disebut tiada memadai dan disebut pada raudhah dan wajib ia memelihara ke-hatu. Tidak memadai, tidak sah lah. Jadi dia tak sah ni, dia tak sebut haram ni. Makna tiada memadai bermakna dia kena buat semula. Tu. Dan disebut pada raudhah Imam Nawawi dan wajib ia memelihara kepada lafaz takbir daripada ia berhenti dengan waqaf antara dua kalimah takbir Allahu Akbar. Tu. Jadi kalau hok berhenti saketah sementara kau dah bernafas tu kemarin ada dah. Kemarin. Tu. Ini waqaf lain berhenti. Jadi dalam kita raudhah disebut bahasanya wajib memelihara kepada lafaz takbir daripada ia berhenti. Maksudnya tak boleh berhenti dah dengan waqaf antara dua kalimah takbir dan daripada bertambah yang mengubahkan bagi makna. Bertambah huruf
yang mengubahkan akan makna. Mana misal dia? Seperti dikatanya Allahu, antara dua takbir itu seperti Allahu Akbar, panjang. Allahu, atau Allahu Akbar, itu. Tiada sah takbirnya, bila tiada sah makna kena ulangi semula lah. Kena buat sah. Dan kata Syekh Abu Hamid dan Juwaini makna ayah kepada Imamul Haramain pada kitab tafsirah. Dan tiada harus dimakkan, tiada harus maksudnya haram. Tiada harus maksudnya haram. Tiada harus dimarkan, melainkan atas alif yang antara lam, alam dan juga ha. Mana? Allah. Situ je boleh panggil. Dan jangan pula keluarlah matnya daripada yang pertengahannya hingga kepada sangat-sangat panjangnya. Indah, mana sangat-sangat panjangnya. Jadi hak ni tidak ikut tajwid lah ni. Kalau ikut tajwid, hanya 2 harakat je. Allahu. Yang boleh panjang sini lebih daripada daripada 2 harakat sat ni. Jadi ada sabit dalam kitab-kitab mana 7 alif atau 14 haranya. Atau uruf istimal orang Arabnya begitu. Jadi jangan lebih. Orang panggil kepada sangat-sangat panjangnya. Sangat panjang tu supaya sat ni lah. Di sini tidak sebut. Dan zahirnya, bahawasanya dilebihkan waw itu sesungguhnya menhampakan makna musnad ilaih. Jua. Allahu. Tu. Menhampakan makna Allah. Musnad ilaih, makna Allah. Jadi sebab Allah ni Allah. Kalau kita sebut Allah, mana Allahu, Allah, Allahu. Kalau kita tidak wakaf, kalau kita wakaf memang Allah panjang. Ha tu panjang tu. Tu. Tu makna panjang Allah tu bukan panjang ha, tu panjang lam, alif ada yang mana panjang alif. Allah tu alif panjang tu, bukan ha. Tu. Ni panjang ha tu, itu mengubah makna musnad ilah, yakni Allah. Dan akan dia mengubah menghubahkan akan dia. Mengubah akan dia akan musnad ilah, itu mana Allah. Dan makna musnadnya itu ada lagi tinggal atas kelakuannya akbar. Tu musnad. Akbar tu makna tu ada lagi. Tapi Allah Ta'ala tu berubah makna tu. Bila Allahu. Dan pada tahqiq katanya, pada kitab tahqiq, at-tahqiq, dan jikalau digugurkan satu haraf daripada lafaz Allah, Allahu Akbar, atau berhenti diam antara 2 kalimah, atau ditambah, jadi subuh atas lagi juga ni dia himpunkan atau ditambah antara keduanya waw, atau dimarkan pada yang lain daripada alif, yang antara lam dan juga ha, tiada dijadikan takbirnya, makna tidak sah lah takbir tu. Maksudnya dia kena takbir dengan hak sahih pula. Intaha fatawa Syekh Ramli Kabir. Qala musannif rahimahullah ta'ala su'ila radhiyallahu anhu ila akhir, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syarri amin. Wa man yahdi ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وثالث دون تمام يمتني. وثالث makna pandangan yang ketiga. Jadi hazahkan setengah daripada mata, itu jaza, dan ada satu pandangan jaza, satu pandangan muni'ah. Tak boleh langsung maknanya harus mata. Salisum pandangan yang tiga ya juzu idha bitafsil, mana dengan tafsil. Pandangan yang tiganya ya juz boleh, hasfu ba'dil matni boleh, hazah sebahagian daripada mata boleh, tapi ada qaid dia. Dengan qaid idza ruwiya marratan ukhra, apabila diriwayatkan akan mata hadisan itu pada kali yang lainnya ala tamam, di atas sempurna.
Ini pada kali yang lainnya maknanya diriwayatkan dia secara sempurna. Sawaun, tak ada kira atammahu rawihi yang menyempurnakan akhir mata saat itu rawi mata tu ko au ghairuhu atau bagai lain. Lain daripada rawi. Kok yang menghazahkan setengah daripada mata saat ni. Dia yang menghazahkan setengah daripada mata tu kok yang meriwayatkan secara taman lepas pada tu ataupun orang lain tak ada kira. Tu. Jadi kalau ada dua orang meriwayat dengan secara taman jadi boleh lah. Kita kazah setengah daripada daripada matan. Limadha yu'mana bidzalika, kerana diamankan dengan demikian itu dengan riwayat tu bitaman, riwayat bitamam ini. Tak kira lah daripada siapa dia pun. Kata yu'mana min tafwiti hukmin, daripada meluputkan akan hukum. Maksudnya bila dihadahkan orang panggil sebahagian daripada mata tu, takut jadi hukum tu akan berubah. Maksudnya makna dia tu. Dia panggil nisbah hukum. Tu. Faham dia tu akan jadi ubah. Jadi apabila dah dan diriwayatkan mata hadis itu secara tamam, jadi amanlah daripada meluputkan akal hukum au nahwih, ataupun seumpamanya hukum. Wa amma, dan adapun in ruya, dia adapun jika diriwayatkan duna tamamin, tanpa tamam, tak ada yang diriwayatkan secara tamam, fayamtani'un. Yamtani, jadi macam mana yamtani, mana fayamtani'u, maka terteguh hasfu ba'dil matni, terteguh dah, tak boleh. Wa in jawaza qailuhu ar-riwayat bil, sekalipun mengharuskan orang yang berkatakan akan dia akan asalis ini akan meriwayatkan dengan makna. Jadi walaupun dia ni adalah termasuk dalam kumpulan ulama yang mengharuskan huraian hadis dengan makna sekalipun, tapi kalaulah nak hazahkan ba'dil matni dengan tidak ada diriwayat secara tam, pada orang panggil masukan, maka tak boleh juga. Walaupun dia ni mengikut aliran orang yang mengharuskan naqal hadis bil makna sekalipun. Kalau orang tak harus riwayat hadis dengan makna, kau lagi tak boleh lah. Tu. Kalau tak ada orang panggil diriwayatkan secara sempurna. Kama qalahu Ibnu Salah, sebagaimana mengatakan dia, akhir kata wa in jawazza itu oleh Ibnu Salah. Kalau wa mahalu hadzal khilafi, bermula tepat khilaf ni nya. Tepat khilaf ni ada 3 kaul ni. Ada 3 kaul tentang dia hasfu ba'dil matni ni. Tepat khilaf ini in yanfasil, jika tercerailah al-ba'dul ladzi ikhtasarahu, tercerailah hak sebahagian yang mengikhtisarlah oleh ar-rawi sa'nu akadio akan al-ba'dha saat itu anil ba'dil akhar, daripada ba'd yang lain. Maksud infisal itu lagu mana? Maksudnya dia tu tidak memudaratkan, tidak terkait. Sebahagian matan yang dihazah itu infisal. Infisal itu maksudnya tidaklah terhenti hak ba'dul akhar itu nak pahal dia tu di atas hak orang panggil hak dihazaf saat ni. Kalau lagu tak boleh lah hazaf sebahagian daripada mata tu. Itu maksud dia munfasil. Mana infisal dia tu maksudnya berasingan, maksudnya makna dia tu maknanya tidak terjejas. Makna ba'dul akhir itu tidak terjejas dengan sebab ba'dul orang panggil al-mahzuf itu. Tu. Makna matan hadis al-akhir itu al-ba'dul akhir itu tidak terjejas dengan sebab al-ba'dul mahzuf, dengan sebahagian mata yang dihazaf itu. Itu maksud dia munfasil, mana infisal. Tu. Jadi kalau tidak infisal maknanya tak boleh bercerai dua tu. Maknanya kalau orang panggil yang tidak dihazaf itu bergantung maknanya dengan yang dihazaf itu. Maka tak boleh kita hazaf dia, jadi tak boleh nak behel. Kok tinggal lagi tu. Jadi in yang fasil, mana tepat kilahnya ialah in yang fasil. Bermaknanya kalulah hak ba'dul akhir itu tidak boleh difahami malaikat bergantung kepada al-ba'dul mahzuf, maka tak ada khilaf ulama kata tak boleh. Tak boleh hazaf semua daripada mata. Apa tak boleh? Weh lah, kalau dia hazaf sebahagian mata, makna tak boleh faham lah hak tinggal lagi ni al-baqi kat ni.
Jadi hok kata khilaf tiga qaul saat itu ialah seandainya al ba'dul akhar itu munfasilun anil ba'dil mahzuf itu. Barulah ada khilaf. Kalau memang tak boleh bercerai tangga dengan ba'dul mahzuf itu memang tak boleh lah. Tak ada khilaf lah kata tak boleh. Ai lam apa makna in yang fasil? Maksudnya ai lam yata'allaq bihi ta'alluqan yukhillu hadfu bil makna. Tidak bertakluk dengannya dengan al ba'dil mahzuf sini. Makna tidak bertakluk lah. Al ba'dul ladzi ikhtasarahu tu. Al ba'dul ladzi ikhtasarahu tu al ba'dul mahzuf. In ba'dil akhir. Jadi tidaklah bertakluk bihi. Jadi tidak bertakluk, dia boleh kedua tu. Kita nak kembali ke domain dalam ya ta'allaq dengan domain bihi itu boleh berpergi lagi. Jadi jika tapi hok lebih jika tidak bertakluklah oleh al ba'dul akhar itu, hok tinggal tu. Bihi dengannya dengan ba'dil mahzuf yang dihazaf. Ta'alluqan ialah bertakluk ni bertakluk tapi kadang-kadang bertakluk pun jadi tidak terjah juga kalau tak ada ni. Ta'alluqan yukhillu hadfuhu bil makna. Tak sebagai takluk yang mencederakan oleh hazafnya hazaf al ba'd saat itu bil makna dengan makna. Jadi hak tu tak boleh lah. Tu. Wa illa fayumna ittifaqan jika tidak illa yang fasil lah kalau kita nak mati kan. Jika tidak ataupun in yata'allaqu kalau kita nak syarat tu buatlah mana in yata'allaqu. Kalau ambil mata in yang fasil jadi illam yang fasil. Jika tidak maksudnya kalau bertakluk dengannya taklukannya itu fayumna'u maka ditegahkan apa makna hasfu ba'dil matni ittifaqan secara ittifaq ulama. Sebab apa? Li ikhlalihi kerana mencederanya al-ikhtisar saat itu bil maksud. Tu hazaf ba'dil matin itu ikhtisar tu, ikhtisar. Karena ikhtisar itu akan mencederakan dengan maksud ibarat. Wa ma la yang fasilu barang yang tak boleh bercerai. Barang yang tak boleh bercerai ni barang yang bertakluk. Tu. Ma yata'allaqu lah. Tu. Jadi ma la yang fasilu barang yang tak boleh bercerai ni maksudnya al ba'dul akhar dengan hok ba'dul mahzusan itu mithlul istisna seumpama istisna. Wal ghayah. Jadi tak bolehlah kita nak hazaf semua mata sebab dia akan memudaratkan makna. Mencederakan makna. Mana misal dia? Ka hadis sahih ini seperti hadis sahih Bukhari Muslim annahu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda la tabi'u dhahaba bidh-dhahabi. Jangan kamu jual mah dengan mah illa sawa'an bisawain. Jadi kita kalau kita hazaf setengah mata la tabi'u dhahaba bidh-dhahabi. Jangan menjual mah dengan mah. Maknanya tak boleh langsung. Jual mah dengan mah ni tak boleh langsung. Padahal bukan begitu ni. Tak boleh tetapi kalulah sawa'an bisawain boleh. Sebab benda yang sama, benda yang ada illah riba ni, dia kena orang panggil ada tamasul. Mutamathilah ni. Boleh lah ni. Kena sama ni. Jadi maknanya kalau kita hazaf illa sawa'an bisawa'in. Jadi tak boleh. Jadi menyebabkan hukum tu akan berubah. Ni. Bermaknanya jual mah dengan mah ni mutlakon, yumna tak boleh langsung. Sedangkan amrul waqi'-nya bukan lagi tu. Itu makna istisna. Wa hadithihima dan seperti hadis keduanya sahih ini juga aidan fa annahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha bai'il tamrati. Nabi tegur daripada jual buah tamar hatta ya berdua salahuha sehingga jadi nyata lah oleh solahnya baiknya. Baik ni makna masuklah baiknya tamar. Jadi sama. Samarah. Daripada jual buah sehingga nyata solahnya. Jadi kalau kita buat royah dengan meroyah dia jadi la tabi'a naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'i samarati. Nyanyo lah. Orang tani rokok, orang tani dia. Orang setting ni tak boleh haram. Dia kita dengan orang mengajar Ana baca orang mengajar aku baca hadis. La tabi
la tabi'a. Mana naha Rasul annahu sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thamarati. Sesungguhnya Allah Taala menegur daripada jual buah-buah. Tu pasti telopong lah. Mana pula Ustaz ni? Sebab dia jumpa naskah yang dihazahkan ba'dil matning. Nyanyok. Tidak bolehlah orang panggil hazah hak raya tu. Hatta padahal orang duk jual buah lah kau ni. Hatta ya berdua salahha, sehinggalah jadi nyatalah oleh baiknya masuknya ni. Sebab takut ada unsur mana jual hak putih kan ni. Boleh tutul lagi akan jadi masuk ni. Wa anin nakhli, nabi lari daripada jual nakhal mana tamar hatta tazhu, sehingga ni tazhu ni maknanya berwarna. Warna ni. Jadi lebih kurang solah jugalah ni. Mana sehingga dia tu berwarna dah ni. Tu. Jadi ni kita tak boleh jual nakhal ni. Wa mahalluhu al-khilafi. Dan mula tempat khilaf ni. Tak ada tempat khilaf ini ni. Aidan juga illam yakunil hadithu fi tasnifin. Dan tempat khilaf yang pertama tempat duk jadi khilaf, tiga khilaf ni kan. Tiga kaul sana itu. Yang pertamanya in yanfasil, satu. Yanfasilu. Yang keduanya ialah tepatnya idza lam yakunil hadithu fi tasnifin. Apabila tidak adalah hadis itu pada tasnif, karangan. Pada karangan kitab-kitab ni, Butulul Qutubi ni. Tu. Jadi kalau hak tu makna ni tak berlaku khilaf lah. Tempat yang berlaku khilaf tu kalau tidak dalam tasnif. Kalau dalam tasnif tu mana tak berlaku khilaf dah. Tu. Wa hadza yufahamu min qawlihi, ini wa mahallul khilaf. Ini huk yang kedua ni. Difahami daripada katanya musannif takti' mana? Yang fasil takti' pen yusannifu. Nah, takti' maksud memotong lah, dia potong. Man yusannif musannif. Man yusannifu dia yang potong. Maksudnya yang dipotong itu ada dalam tasnif. Yang dipotong oleh siapa dia? Oleh musannif. Lilih tijaji kerana nak buat hujah. Banyak kita orang lon ni ambil sekerak-sekerak ni. Nak buat hujah kan kita ceramah kan ni. Ambil separuh. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ambil separuh. Nah, nak hujah dia tak ambil kerak-kerak ekor ni. Tapi kadang-kadang tu. Kadang-kadang dia huraikan konteks orang panggil tak kenal dengan konteks dah panggil ni. Tu. Sebabnya hok ustaz tu sebut tu dia ambil ekor ni. Ceramah ni konteks pula ni. Ni. Dia ambil ekor saja. Mana kata ambil pala saja ni. Dia tinggal tengah-tengah ni. Dia tinggal tengah-tengah tinggal ekor. Hak nun tinggal pala ambil tengah-tengah dengan ekor ni. Tu. Yang banyak dalam tasnif maknanya dia ambil sekerak sebab hadis tu panjang. Mata hadis bayar ke mana ni semua daripada hadis tu begitu berjela-jela panjangnya ni. Sedekah dia nak hujah terhadap satu maudhu'. Ni. Sebab dalam satu hadis tu kadang-kadang dia macam ada banyak maudhu'. Ni. Jadi ada banyak mana sedekah kita nak berhujah dengan satu maudhu' saja. Yang kalau begitu maknanya ni dalam karangan kita kena sebut keseluruhan hadis nyanyo. Tu. Padahal kita nak ambil ada sebahagian hadis sebab hadis tu dia banyak dalam tu. Tu. Jadi jadi itu jika tidak adalah dia dalam tasnif. Jadi kalaulah dah ada dalam tasnif makna tidak berlaku khilaf ini. Jadi wa hadza mahallul khilaf ini yufahamu min qauli taqti' min man yusannifu orang man yusannif makna musannif. Ai taqti' musannifi al haditha. Memotong taktik ni kerak ni. Kerak ambil separuh dah ni. Telah mengkerak-keraklah oleh musannif akan hadis al-wahida yang satu, al-mustamila yang melengkapi ala hukmaini di atas dua hukum, al-mustaqilaini yang berasingan keduanya. Au ahkamin mana al-mustamila ala ahkamin beberapa hukum. In amkana takti'uhu jika mungkin oleh mentaktik mengkerak-kerak fil abwabi al-mutafarriqati pada bab-bab yang mutafarriqah. Kalau boleh kerak, kalau bahagian tak boleh kerak, tak boleh kerak. Dia ada boleh kerak, ada tak boleh kerak. Jadi taktik fil abwabi al pada bab-bab yang berbeza-beza.
Satu hadis ni dia ada keratan-keratan. Sebab dia dalam satu hadis tu dia ada macam-macam maudhu'. Tu. Dihimpunkan. Nabi bercakap tu tentang beberapa perkara dalam satu masa. Lagi tu. Macam gitulah dia macam-macam kita duk kecek ni. Bi an yurida kulla qita'atin minhu, dengan bahawa mendatanglah oleh seorang itu akan tiap-tiap qit'ah minhu minal hadis ni fil babil ma'qudilaha, pada bab yang dibuat akan al-babizan itu laha baginya, bagi qit'ah tu. Jadi dia ambil separuh tidak ambil keseluruhan lafaz matan hadis itu. Mana misal dia? Misalnya ke hadis Jabirin at-Tawili fil haji. Hadis Jabir yang panjang lebar pada bab haji. Tu. Lalu ditaktik-taktikkan. Tu. Sebab walaupun dalam bab haji dia banyak benda dia beroyak Nabi beroyak. Rawahu al-Imam al-Bukhari, tu bawah tu, bawah angka nombor 1 tu dia kata rawahu al-Imam al-Bukhari mu'allaqan tu. Muqatta'an. Hal keadaan dia taktik-taktikkan. Tengok. Imam Bukhari ni dia meriwayatkan akan hadis, maknanya secara fi sahihi dalam kitab sahihnya. Warahu Muslim, dia meriwayatkan oleh Muslim nasakon makna berturut-turut min awalihi ila akhiri. Tengok Muslim berturut-turut dia sebut. Daripada awal sampai akhirnya. Tapi Bukhari dia taktik. Dia ambil sekat-sekat. Walidzalika yaqulu Nazim, kerana demikian itulah berkata Nazim, Nazimi Bulughil Maram. Nazim kepada Bulughil Maram, dia kata wa muslimu yarwilana an Jabirin fi sifatil haji hadisu Jabirin. Muslim meriwayatkan bagi kita daripada Jabir pada sifat haji hadis Jabir, haqqahu wa zadahu bayanan ka'annana nanzuruhu iyanan. Jadi Muslim ni makna dia pujilah, mentahqiqkan akan dia oleh Muslim dan menambah oleh Muslim akan dia bayanan, nisbah kepada keterangan. Sebab dia ayat tu dia tidak kerak-kerak. Seolahnya kita tu melihat akan dia akan hadis haji ni makna melihat perbuatan haji tu iyanan secara ayatnya tu. Anda lihat tu. Jadi sedangkan Bukhari tu sebab tu dalam Bulughul Maram tu dia kata lagi tu. Sedangkan Bukhari ni makna dia taktik-taktik. Jadi lele jabi fil masaili pada beberapa masalah. Qul mas'alatin ala hiddatin. Dan setiap masalah tu di atas hiddahnya, di atas yang membetulinya, al-mustaqillatin, yang berasingan. Maksudnya ialah dia dalam hadis tu maksudnya boleh ditaktik tu maksudnya dia isu-isu yang berbeza. Tapi dalam satu hadis. Jadi ini tidak pelik sebenarnya Sebab kita pun kadang-kadang kita kecek dalam satu masa tu makna pada tajuk-tajuk yang berbeza-beza. Tapi pun ada dalam bab haji, tapi ada benda-benda lain yang boleh diistiklalkan. Mana boleh disuntingkan dia sehingga menjadi satu macam dia macam dia mau duk sunting. Orang panggil hok kita duduk mengajar ni seolah-olahnya sedangkan benda tu kadang-kadang benda kita sembak-sembak je tu. Qala musannif rahimahullah taala jadi seperti hadis Jabir yang panjang lebar pada bab haji. Panjang lebar hadis dia bab haji jadi makna disunting, maknanya dikerak-kerak. Begitulah makna taktik-taktik, makna dikerak-kerak lilih tijaji bihi fil masaili ala qad ra'ahu yang sesungguhnya melihatlah seorang qad ra'ahu melihatlah akan dia akan takti'a lidzalika maknanya mengerak-ngerakkan bagi demikian itu makna bagi buat hujjah lilih tijaji bihi tu as-salafu oleh salafus salihu oleh salafus soleh ku maknanya buat hijau lagi wa fa'aluhu dan mengejar mereka itu salaf akan dia akan taktik mana misal dia ka Malikin Imam Malik bin Anas wal Bukhari wa Abi Dawud wa Nasa'i wa an tu maksudnya orang hebat-hebat semua buat hijau
Wa an Ahmad, dan sabitlah daripada Imam Ahmad, dia kata yang bagi alla yuf'ala. Imam Ahmad ada perkataan komen daripada Imam Ahmad, dia kata hak sewajarnya tak usah buat lah lagu tu, tak usah taktik itu lebih warok lah, lebih terjaga ni. Yang bagi alla yuf'ala. Wa qala, itu orang ambil perkataan Imam Ahmad. Jadi kerana dia melihat kepada mudarat itu, takut jadi mudarat lah, jadi salah faham. Wa qala Ibnu Salah pula, wala yakhlu min karahatin. Tidak sunyi at-taqti' itu daripada karahan. Paling debek balik qadi, dia duduk pada tahap karaha, makruh. Tidak sunyi. Kalau tidak dia pergi ke hak kuat lagi dah. Tu. Itu pandangan Ibnu Salah pula. Wa naza'ahu, macam mana pun munaza'ah akan dia, akan Ibnu Salah. Tok guru dia sendiri ni. Tok guru boleh munaza'ah dengan cara yang beradab. Membantah akan dia, akan Ibnu Salah An-Nawawi oleh Imam Nawawi fi Taqribi, pada kitab Taqribnya Nawawi. Wa qala, berkata Imam Nawawi, ma azunnu ghairahu yuwafiqu. Tidak menyangka oleh aku akan lain daripada dia, Ibn Salah ni muwafaqah akan dia, akan Ibn Salah. Saya rasa tak ada orang sokong untuk pandangan dia tu kerana dia seorang tu gitulah ala zalika, di atas demikian itu atas kata la yakhlu min karahatin tu. Wa inna ma qulna in amkana taqti'uhu, dan hanya sahaja kami kata jika termungkinlah oleh taktiknya. Taktik orang panggil matanilah hadis ni. Apa kita kata lagi tu li'anna ma la yumkinu takti'uhu, kerana bahasanya barang yang tak mungkin, tak boleh nak taktiknya, nak kerak-keraknya. Apa tak boleh nak kerak? Li kisarin, kerana pendek. Hadis dah hadis ringkas sangat je. Nak kerak lagu mananya au awir tibatin, ataupun ada irtibat. Makna kalau kita hazaf setengahnya, tu dia jadi tak lihat irtibat, ada pertambatan antara ba'dul akhar dengan ba'dul mahzuf ni. Wa qad ishtamala ala aktsara min hukmin wahidin, dan sesungguhnya telah melengkapilah ia hadis itu di atas lebih banyak daripada satu hukum. Fa innahum, maka bahwasanya mereka itu al-muhaditsina yu'idunahu, mengoleh-olehkan akan dia, akan hadis Nabi hasabil ahkam, dengan sekira-kira makna hukum. Qala tambihun, ay hadza tambihun munabihun liman ghafala. Ini satu tambih yang menjagakan bagi mereka yang lalai. Qala al-Bulqini kama fi tadrib, berkata oleh Bulqini, kata Bulqini ini sebagaimana dalam kitab Tadribur Rawi Imam Suyuti. Dia sebut berkata Bulqini, ya juzu halfu ziyadatin mashkukin fiha, harus menhazah tambahan yang disyokkan padanya pada ziyadah tu. Bila khilafin, tanpa ada khilaf ulama. Wa kana al-Imam Malik rahimahullahu taala yaf'aluhu katsiran tarawwu'an. Adalah Imam Malik rahimahullahu taala yaf'alu hadfu ziyadati mashkuk. Menhazahkan ziyadah yang mashkuk ni. Tu. Katsiran, orang panggil banyak. Imam Malik ni acak, dia ni hazah ziyadah, ziyadah. Apa maknanya yang mashkuk, yang disyukkan akan dia tawarru'an, kerana bertawarru'. Mana waruk dah. Bal kana yaqta'u isnad al-hadis, bukan dia kerak, patun akan isnad hadis. Idza syakka fi waslih, apabila syak pada wasalnya isnad. Bersama mutasilnya isnad, dia syak, dia hazah isnad. Dia sanggup hazah isnad, sebab isnad ni mahal harganya. Jadi kalau tak ada isnad, mana la aslalah isnad mahal. Kalau isnad tu comel cantik tu. Qala, berkata
Imam Malik ni wa mahalu dzalika, bermula tempat demikian itu al-jawaz ni, harus ziyadatun la ta'alluqa, itulah ziyadah yang tidak ada ta'alluq lil madhkuri biha, bagi benda yang disebutkan dengannya, dengan ziyadah tak ni. Fa in kana lahu biha, maka jika adalah baginya, bagi al-mazkuri biha saat itu, biha dengan ziyadah, ta'alluqun, ada ta'alluq, zakaraha masyak, menyebutlah rawi itu akan dia akan ziyadah saat ini serta syak. Mana ka hadis Abi Hurairah fi sahihaini, sebagaimana hadis Abi Hurairah di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa fi bai'il araya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memurahkan, merukhsahkan pada bai'il araya. Jual araya ni ialah jual buah tamar, beli buah tamar yang masuk nyata buah tu dengan buah tamar usai. Dirukhsahkan bagi fakir, mana fuqara, fakir miskin. Karena mereka ni orang fakir tadi. Dia ada mana tamar usai, orang duk pakai wi kepada misalnya ni. Jadi nak habis tamarnya ada lah. Mari musim tamar baru, teliyunya nak pakai tamar baru rutop tu. Jadi dia tak ada kebun, dia tak ada pohon tamar. Jadi kena beli, nak beli tak ada pitih. Maka belilah dengan buah tamar usai. Buah tamar usai tu orang duk buri lah. Dia duk simpan Maka sebut tadilah wala tabi'un dhahaba bidhahabi illa tawam bisawain. Maksudnya kena sama. Kena sama masalah. Kalau kita beli tu dengan tamar usai tu kena sama timbangannya. Segatil hak atas pokok. Hak atas pokok sana tu dia sebab jual hak asalnya dia kena syarat kerak. Ni buah duk atas pokok lah. Kalau dah waktu turun bawah dah buah dah. Ni tidak nama araya dah. Jadi beli buah tamar di pokok tu dengan buah tamar usai. Jadi maknanya kena sama tu nak lagu mana? Hak atas pokok tu. Hak tanah ni boleh suka, boleh timbang. Kena panggil tukang kharas, dia panggil. Tukang kharas juru nilai. Tukang gamuk dia panggil. Juru nilai mari. Tu orang zaman dulu tu dia ada arif, tukang pencemeh. Sebab dia tak ada ini tak kena ni makna dia kena ada juru nilai. Sekarang macam ni lah juru nilai ni, jabat penilaian tu. Mana rumah ni sekian ni, nilai dia berapa, tanah ni berapa ni. Jadi juru nilai pun mari dia tengok, dia duduk bawah taman dia pun lenggok tengok. Dia pun tengok kok ni pak tape tengok kita ni. Dia kata gamuk-gamuknya nama lagi orang panggil kharas. Kharas ni mana tukang gamuk sebenarnya. Jadi Allah Taala bagaimana qutilal kharrasun, dibunuh masuk dilaknat tukang kharas, mana orang yang kharas. Kharas maksudnya kharas sini maksudnya yang berdusta. Apa panggil orang berdusta tu kharas? Sebab kharas mana gamuk, tukang gamuk. Sebab galiknya kalau gamuk ni jatuh dalam bohong. Tu. Jadi mana kharas mana tukang gamuk dia mari duduk pohon dia kata, tu beg 10 kata ni. Maka orang saat ni nak beli sana dia pun bayarlah tamar usai mana 10 kata. Itu semua daripada rukhsah. Asalnya rukhsah kepada orang miskin, fakir miskin. Akhirnya diharuskan kok kepada orang kaya. Nak kerja lagi tu. Tapi ini tidak boleh dikiaskan kepada padi ke apa untuk tamar sahaja. Itu dia panggil bai'ul araya fi khamsati ausukin, pada 5 ausuk. 5 ausuk. 5 ausuk ni rasanya kalau kata 30 kata lah ni. Sebab satu ausuk tu ialah ne kata ni. Ni kata kena. Jadi 5 ausuk auduna khamsati ausukin, ataupun kurang daripada 5 ausuk. Jadi makna sanaknya itu maknanya dihadzafkan. Ini bahasa qala al-lahanu bi sighatil mubalaghati wal musahhaf ila akhir. Allah Subhanahu wa taala alamu bis